Jarak Muzium Kota Johor Lama adalah 3 minit sahaja jika dari December Chalet. Di sini adalah kawasan tumpuan untuk aktiviti memancing. Selalunya kawasan ini akan penuh dengan pengunjung pada hari Minggu dan juga hari cuti sekolah. Di sepanjang laluan ini pula terdapat banyak kubur lama dan tanah perkuburan Islam. Terdapat juga papan tanda untuk membantu pengunjung untuk ke Muzium Kota Johor Lama. Jalan ke muzium ini cukup untuk saiz satu kenderaan sahaja. Sentiasalah berteman rasa dengan pengguna yang lain. Terima kasih sebab sudi beri laluan untuk saya. Untuk makluman semua, muzium ini dibuka setiap hari dari jam 9 pagi sehinggalah jam 5 petang dan hanya ditutup pada hari pertama Raya Aidilfitri dan Aidiladha sahaja. Bayaran masuk untuk ke muzium ini adalah percuma. Terdapat kemudahan tandas berasingan lelaki dan perempuan. Tandasnya luas, bersih dan juga mesra untuk pengguna berkerusi roda. Di sini juga disediakan tempat meletak kenderaan seperti kereta, van dan motosikal. Untuk yang datang menggunakan bas secara rombongan, bolehlah menghubungi pihak muzium untuk mendapatkan bantuan. Papan tanda ini menunjukkan pelan kawasan ini. Jelas ditunjukkan lokasi Muzium Kota Lama, Makam Nisan Aceh, tapak sejarah Kota Lama, tempat letak kenderaan dan tandas. Pondok rehat di sebelah kanan ini selalunya dijadikan tempat untuk pengunjung menunaikan solat kerana tiada kemudahan surau di sini. Ini ada plak dari Jabatan Warisan Negara. Ianya sebagai pengiktirafan sebagai bangunan warisan kebangsaan di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005. Batu bertulis ini adalah ringkasan Kota Johor Lama yang mencatat hubung kait antara Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka dengan Kerajaan Kesultanan Melayu Johor sejak tewasnya Melaka kepada Portugis dalam tahun 1511. Kota Lama inilah yang mengambil alih peranan sebagai pusat perdagangan yang dimainkan oleh Melaka sebelum ini. Kota ini telah dibina oleh Sultan Alauddin Riyad Shah II, Sultan Johor kedua, sebagai pusat pentadbiran Kerajaan Johor. Jom saya tunjukkan barangan yang dipamerkan di Muzium Kota Johor Lama ini. Saya tertarik dengan reka bentuk muzium ini. Seni bina bangunan muzium ini diambil bentuk dari rumah tradisional Melaka Bumbung Panjang. Ini ialah bahagian serambi, selalunya digunakan oleh tetamu sebelum dibenarkan masuk ke ruang utama rumah. Pertama, wajib menulis detail pengunjung di dalam logbook muzium. Anjung ini adalah bahagian pameran pertama di muzium ini. Sebelah kanan adalah peta lokasi kedudukan kota-kota pertahanan di sepanjang Sungai Johor. Terdapat 7 buah kota pertahanan. Pertama, Kota Kara,
yang dipercayai kubu pertahanan. Ia dibina daripada kayu keras dan tanah. Kedua, Kota Sayong yang terkenal sebagai pusat pentadbiran. Ketiga, Kota Seluyut. Terdapat makam Sultan Muzaffar Shah, makam Bendahara Tun Ishak Isai dan juga tempat kelahiran Tun Sri Lanang. Keempat, Kota Batu Sawah yang menjadi pelabuhan dan menjadi tumpuan para pedagang dari Belanda dan Inggeris. Kelima, Kota Tauhid dibina oleh Sultan yang menjalin hubungan baik dengan Belanda. Buktinya, wujud penggunaan bata Belanda untuk pembinaan kota ini. Seterusnya, Kota Pancu. Namanya diilhamkan dari pancutan air semula jadi di pinggir kampung. Kota ini terletak di atas Bukit Tukul Kanan. Terdapat persamaan di antara kota-kota ini. Antaranya menjadi pusat pemerintahan dan pelabuhan perdagangan pada masa itu. Seterusnya, kita akan melihat artifak seperti tepak sirih, tembaga, gasing, buyung, periuk tanah dan periuk tanah kukusan, menunjukkan wujud penempatan pada masa itu. Bahkan, barangan dari besi dan tembaga seperti tabung air, dulang tembaga, periuk tembaga bertutup, mangkuk berkaki dan batil berpenutup juga dijumpai. Batil ialah bekas dari perak dan tembaga yang berbentuk seperti tempurung. Keris Bugis dapat dibezakan pada mendak yang dipakai pada hulu keris berkenaan. Kebiasaannya, keris Bugis menggunakan mendak yang lebih tebal daripada mendak keris Jawa. Keris Sundang mempunyai bilah yang tebal dan berat yang digunakan oleh orang semenanjung Tanah Melayu, Sulu dan Bugis. Hulu keris dan bilah keris Sundang ini mirip kepada pedang. Kota Johor Lama ialah sebuah kampung yang terletaknya di tebing Sungai Johor di daerah Kota Tinggi. Ianya juga menjadi ibu kota Diraja Johor sehinggalah dimusnahkan oleh pihak Portugis pada tahun 1587. Meriam lela diperbuat daripada tembaga. Meriam ini juga ringan dan mudah alih. Pada badan meriam dihiasi dengan motif pucuk rebung, awan larat, bunga seroja dan bentuk ikan lumba-lumba. Pada pemegang bahagian atas laras meriam, senjata ini juga menggambarkan kekuasaan pemiliknya dengan diletak pada pintu masuk rumah. Lukisan ini menceritakan gambaran askar Johor memantau kapal musuh dari atas kota Johor Lama. Kesannya, wujud rasa selamat di kalangan pedagang dan penduduk menyebabkan penempatan dan pelabuhan dibuka oleh pemerintah. Kesibukan pelabuhan ini menarik pedagang luar untuk berdagang rempah ratus dengan kerajaan Johor. Sudut ini menyimpan lakaran wajah Sultan dan Pembesar Johor. Bendahara Paduka Raja Tun Muhammad juga dikenali sebagai Tun Sri Lanang, terkenal di bidang pentadbiran dan penulisan. Di dalam sejarah alam Melayu Nusantara, nama asal baginda ialah Raja Umar yang merupakan kerabat dari negeri Pahang. Bergelar Sultan Ali Jala Abdul Jalil Shah II apabila menaiki tahta sebagai Sultan Johor.
Pada awal masa dahulu, lembing dijadikan alat senjata untuk mengawal keselamatan raja semasa perarakan, pertempuran dan juga kegunaan memburu. Mata lembing adalah bermata lurus tirus dan dibuat menggunakan besi wajar. Lembing yang digunakan untuk merejam matanya berbentuk lebar dan mempunyai tangkai yang panjang. Sudut berikutnya terletak di ruang tengah muzium. Ianya menempatkan seramik dari dinasti Tang, dinasti Ming dan dinasti Qing. Mangkuk biru dan putih, pinggan dan kelengkapan lain yang dipercayai daripada dinasti Ming menguatkan lagi bukti berlaku aktiviti perdagangan di sini. Penemuan batu nisan Aceh pula menunjukkan bahawa hanya makam sultan, pembesar istana dan kerabat diraja sahaja yang boleh ditandai dengan batu nisan Aceh. Keadaan ini membuktikan betapa istimewanya hubungan golongan istana dengan kerajaan Aceh pada abad ke-16. Keunikan batu nisan Aceh adalah ianya diperbuat daripada batu pasir dan ukirannya bercorakkan kesenian Islam. Ketahanan batu nisan Aceh ini boleh dilihat sehingga kini. Penemuan pinggan tembaga ini pada 21 Ogos 1982 di kota Johor Lama ini membuktikan wujud pusat perdagangan dan kemajuan penduduknya. Peluru meriam milik Portugis ini dibuat dari besi padu dan mempunyai saiz yang pelbagai mengikut jenis meriam yang digunakan untuk menyerang kota Johor Lama pada masa itu. Laluan yang ditutup ini dikenali sebagai loteng. Pada masa dahulu, kegunaan loteng adalah dibina sebagai ruang persembunyian ketika negara berperang atau sebagai tempat untuk anak dara berlindung apabila kedatangan tetamu ke rumah. Bahagian terakhir dari binaan Muzium Kota Lama ialah terdapat pelantar yang luas. Pada masa dahulu, pelantar digunakan sebagai tempat penyediaan makanan. Seterusnya, jom ikut saya melihat reka bentuk luar muzium ini. Pada masa dahulu, kebanyakan rumah didirikan bertiang. Tujuannya adalah untuk mengelakkan dari mudah dimasuki binatang liar serta terhindar dari aras. Rumah Melayu tradisional juga menekankan pengudaraan dan pencahayaan di dalam rumah. Ianya dapat dilihat pada binaan tingkap yang berfungsi membenarkan cahaya dan angin masuk ke dalam rumah. Selain itu, ruang kosong di bawah rumah yang disebut kolong ini menjadi tempat yang sesuai untuk menyimpan perkakasan berkebun dan hasil tuaian. Jika di musim tengkujuh pula, kolong ini digunakan untuk menyedai pakaian yang dibasuh dan tempat untuk para nelayan membaiki pukat jika tidak turun mencari ikan. Seterusnya, saya akan membawa melihat kubu di kota Johor Lama ini. Laluan ini adalah untuk yang datang dari parking bas. Maklumat ini saya perolehi dari penjaga muzium di sini. Bahagian bersegi empat ini adalah kubu kota Johor Lama. Kubu ini dibuat secara susunan
daripada batu granit, laterit dan batu karang yang dibentuk dalam blok segi empat dan disusun sebelum ditimbus dengan tanah di bahagian atasnya. Susunan ini bertujuan untuk memperkukuhkan lagi struktur kubu agar tidak mudah pecah jika ditembak oleh meriam musuh. Bentuk kubu di kota ini bersegi empat dengan panjangnya 50 meter dan lebar 20 meter, mengandungi beberapa buah penjuru yang dibina khusus untuk strategi pertahanan. Jika diperhatikan tempat ruang antara tanah di antara kubu ini, dipercayai dahulu di sinilah tempat letaknya meriam rentaka yang digunakan oleh askar Johor untuk menentang serangan dari Portugis khususnya. Terdapat 2 buah kerusi yang diletakkan di sini untuk kegunaan pengunjung berehat. Dan jika diteliti, kita dapat melihat dengan jelas pemandangan Sungai Johor dengan jelas dari sini. Saya dimaklumkan terdapat sebuah makam di bahagian belakang Muzium Johor Kota Lama ini. Saya dapati laluan ke sini seolah-olah tidak diselenggara dengan baik. Tiada papan maklumat yang menerangkan siapakah pemilik makam ini. Saya cuba dapatkan maklumat makam ini dari penjaga muzium dan saya dimaklumkan makam ini adalah kepunyaan Sultan Alauddin Riayat Shah II, Sultan yang mengasaskan kota Johor Lama ini. Jika benar, diharap pihak berwajib dapat mencantikkan semula persekitaran makam ini. Pokok ini baru terkena panahan kilat sebulan yang lepas. Tali penghadang telah dipasang di persekitaran ini. Elakkan berjalan atau meletak kenderaan berhampiran sini kerana dikuatiri dahan yang kering itu akan terjatuh. Sepanjang perjalanan pulang dari muzium ini, kita dapat mengetahui bahawa kota Johor Lama inilah pernah menjadi bekas ibu negeri Johor yang pertama. Saya juga menyedari terdapat satu binaan seakan makam di laluan keluar ini. Inilah tugu masuk kampung Johor Lama yang dibina pada tahun 2008. Diharap info dari video ini dapat menarik orang ramai untuk mengunjungi tarikan yang ada di kampung Johor Lama ini. Seterusnya, saya akan share pengalaman di Taman Buaya Teluk Sengat atau juga dikenali sebagai Teluk Sengat Crocodile Farm.